Allah. Kita baru ni tak habis lagi baca bincang hadis bab umrah. Malam ni kita sambung iaitu daripada Muhammad bin Auf. Wa bihi qala haddathana Muhammad bin Auf at-Ta'i qala haddathana Ahmad bin Khalid al-Wahbi qala haddathana Muhammad bin Ishaq an Isa bin Ma'qil ibni Ummi Ma'qil al-Asadi Asadi Khuzaimah قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري علي خاصة. Itu. Dan hadis seterusnya kita sudah baca dah baru ni. Cuma bincang yang tak ada. Antara hak kita tak ada bincangnya, hadis yang baca saat ni lah, iaitu Ummu Ma'qil menceritakan bila Nabi SAW nak mengerjakan haji wada', kami ada seekor unta. Abu Ma'qil memberinya fi sabilillah. Abu Ma'qil meletakkannya ataupun memberikan unta itu untuk sabilillah. Dan kami jatuh sakit. Abu Ma'qil pula mati. Rasulullah Nabi SAW keluar yakni untuk pergi mengerjakan haji. Bila dia selesai mengerjakan haji, saya datang kepadanya. Baginda pun bertanya, wahai Umma Ma'qil, apakah yang menegahmu daripada keluar bersama kami? Kata Ummu Ma'qil, sebenarnya kami telah pun bersedia. Tiba-tiba Abu Ma'qil mati. Wa kana lana jamal, kami ada unta yang nak kami gunakan untuk buat haji. Tiba-tiba unta itu Abu Ma'qil telah berwasiat untuk diberikan fi sabilillah. Qala Nabi SAW bersabda, kenapa tidak engkau keluar, yakni pergi buat haji dengan menaikinya? Kerana haji itu fi sabilillah, yakni fi sabilillah juga. Dah kalau haji itu sudah terlepaslah daripada engkau bersama kami, tak apalah, kamu buatlah umrah pada bulan Ramadan. Kerana sesungguhnya umrah itu seperti haji. Ummu Ma'qil selalu berkata, haji tetap haji, umrah tetap umrah. Kalau kita kata kita Kelantan, kalau umrah umrah lah, haji hajilah. Tetapi Rasulullah SAW telah berkata begitu kepada saya. Yang ini umrah itu seperti haji. Saya tidak pastilah adakah itu khusus untuk saya, adakah itu khusus untuk saya, atau maksudnya umum untuk orang lain juga. Itu yang kita tak ada. Baru ni hadis yang pertama
baru ni sudah bicara dah, iaitu hadis Rasul Marwan tu. Hadis Ummu Ma'qilnya juga. Ummu Ma'qil kata kepada Abu Ma'qil, kamu kan tahu saya ni sudah kenalah buat haji. Mereka pun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ni Ummu Ma'qil pun kata, wahai Rasulullah, saya ni kalau nak kira kena adalah buat haji, kena buat haji lah. Abu Ma'qil ni ada unta muda. Abu Ma'qil pun kata, betul lah dia kata, tapi saya sudah buih dah, kata dia, fisabilillah. Rasulullah pun suruh Abu Ma'qil, bagilah kepada dia, a'tiha faltahujja alaih, berilah ke dia biar dia pergi buat haji. Itu pun fisabilillah. Dia pun berilah. Dia pun kata, wahai Rasulullah, saya ni perempuan yang sudah tua dan sakit, adakah apa-apa amalan yang lain yang boleh menggantikan haji saya? Nabi SAW pun kata, umratun fi Ramadan. Jadi itulah hadis hak baru ni. Seterusnya kalau kita baca hadis yang ketiga, kita pergi dulu hadis yang ketiga, riwayat daripada Ibnu Abbas. Dia kata, bila Rasulullah SAW nak pergi buat haji, ada seorang perempuan berkata kepada suaminya, biarlah saya buat haji bersama Rasulullah SAW. Biarlah saya, ataupun benarkanlah saya buat haji dengan Rasulullah SAW. Suami dia kata, saya tak ada kenderaan untuk nak bagi kepada kamu buat kerja haji. Yang isteri itu kata pula, kamu biarlah saya buat haji dengan menaiki unta kamu hak sekian-sekian tu. Dia kata, hak tu sudah pun habis. Habis tu maknanya sudah tertahan, sudah pun diwakafkan, sudah pun diletakkan untuk fisabilillah. Jadi si suami itu pun pergilah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, isteri saya berkirim salam kepadamu, taqra'u alaika assalama wa rahmatullah. Dia kirim salam dan rahmat Allah kepada kamu. Dia tanya saya untuk nak buat haji bersamamu. Katanya, biarlah saya buat haji sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pula kata ke dia, saya tak ada kenderaan untuk nak bagi kepada kamu buat haji tu. Dia kata, bini saya kata, kamu biarlah saya buat haji dengan menaiki unta kamu hak sekian-sekian. Saya kata, hak tu widah, fisabilillah dah. Qala, Nabi SAW pun kata, ketahuilah, sesungguhnya kalau engkau biarkan dia buat kerja haji dengan menaiki unta yang kamu berikan fisabilillah itu, kana fisabilillah, itu pun fisabilillah juga, kata dia. Lepas tu dia pun tanya lagi, isteri saya ni suruh saya tanya, apakah yang menyamai atau boleh menggantikan haji bersamamu? Apakah amalan yang boleh menggantikan haji bersama? Rasulullah SAW kata, kira salam ke dia, kira salam ke binimu tu, iqra'ha assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Royak ke dia, buat umrah tu menyamai haji ataupun dapat menggantikan haji bersama saya. Maksud beliau ialah buat umrah pada bulan Ramadan. Tu jadi 2-3 hadis ni adalah lebih kurang sama. Cerita orang tular ke cerita orang lain, kau lagu mana, hak mana keliru, hak mana tidak keliru. Itu bendanya. Jadi daripada cerita yang pertama, seseolahnya nampak Abu Ma'qil tu gilah dia. Boleh gila muka naik kenderaan dia, bini dia yang tak ginya. Abu Ma'qil tu tak gi. Tapi dalam riwayat yang kedua ni nampak Abu Ma'qil tu tak gi sebab dia sakit, dah mati. Maknanya suami isteri tu tak gi.
Suami isteri tu tak pergi. Tak apalah. Jadi dalam riwayat ni dia sebut bapa dia tidak pergi. Bapa dia tidak pergi, ada beberapa sebabnya. Kalau kita ada kitab ni boleh katakan ada belaka 313 tu dah atas sekali. Bila Nabi SAW balik pergi buat kerja haji, saya pun nak pergi juga, kata dia. Tapi ada halangan, ada beberapa halangan. Yang pertamanya dah atas sekali. Yang pertamanya, ada unta tu, tapi unta tu telah diberi oleh Abu Ma'qil fi sabilillah. Yang pertama. Yang keduanya, asabana marad, kami jatuh sakit. Kami itu maksudnya saya, suami saya sakit. Yang ketiganya, halaka Abu Ma'qil, Abu Ma'qil mati. Jadi dia tak boleh pergi lah. Itulah sebabnya tak boleh pergi tu. Nabi SAW bila selesai mengerjakan hajinya, Nabi pun tanya dia, apa yang tak pergi? Nampak macam nak pergi dah. Sebelum pada ni duk kecekkan royak dah. Mana kalau guna hak unta, hak diberi fi sabilillah tu pun tak apa juga. Muka buat kerja haji ni pun fi sabilillah juga. Apa tak pergi? Nabi kira-kira tak tahulah tentang kematian ke apa tu. Dia pun royak lah. Dia pun royak, tapi nampak bercanggah lah dengan awak dulu. Sebab Nabi royak dah, kata apalah naik waktu pun. Ni buat apa ya dia kata gini pula ni. Dia kata kami memang sudah bersiap dah nak buat hajinya, tapi tak boleh sebab sakit. Lepas tu Abu Ma'qil mati. Untuk ada tu kami nak buat haji, nak naik waktu tu, waktu Abu Ma'qil pesan dah, suruh bui fi sabilillah. Kan sebelum pada ni royak dah dalam riwayat baru ni. Hak saat ni kita baca terjemahannya pula. Nabi royak dah kan boleh naik waktu. Apa yang dia sebut ni pula? Kira-kiranya kita katakan dia sebut tu, dia nak sebut belaka lah alasan. Nak sebut belaka alasan. Abu Ma'qil sudah berikan fi sabilillah. Lepas tu dia kata, apa yang kamu tidak naik waktu je? Kalau naik waktu pun fi sabilillah juga. Jadi masih lagi sakok tu. Masih lagi sakok. Tapi dah tak apalah, dah moga terlepas dah. Haji ni kamu buat umrah lah pula pada bulan Ramadan, mana sebagai ganti waktu. Kerana ia, yang ni umrah pada bulan Ramadan itu seperti haji. Jadi Ummu Ma'qil ni dia duduk katalah kepada orang-orang lain kemudian, haji itu hajilah, umrah tu umrah lah, supaya kita maklum lah. Tidak apa ni, haji lain, umrah lain. Tapi apa yang Nabi SAW kata ke dia tu, umrah pada bulan Ramadan tu serupa dengan haji. Sebab apa? Tu dia lah yang lebih tahu. Aku pun tak pasti adakah ni khusus untuk saya, sebab dia faham lah, suku orang-orang lain faham ramai-ramai haji ni suku, umrah suku, dan haji lebih besar lagi daripada umrah. Dia pun faham lagu tu lah. Lepas tu kita tengok dalam syarah tu, tengah tu dia nak kata apa. Dia kata wa fi hadzal hadith ittirabun kathir wa ikhtilafun syadid. Dalam hadis ni banyak benar kegoncangan, tak tetap. Tak tetap hadis ni, gini tak tetap. Dan banyak sekali khilaf. Banyak sekali khilaf, bezalah. Hadis yang pertama menunjukkan Abu Ma'qil pergi buat kerja haji bersama Rasulullah dan balik. Pergi bersama Rasulullah, dan dia pergi bersama isteri dia Ummu Ma'qil kepada Rasulullah. Kedua-duanya kecek dengan Rasulullah. Itu hadis yang pertama. Lepas tu dia pergi pula seorang kepada Rasulullah
Ummu Ma'qil tu kecek berhubung dengan urusan haji dan umrah. Jadi hak ni nampak bercelaru lah, bercelaru. Seperti kita sudah bicara baru ni, lama ulama tak saya terima ni. Hak ni kau hak baru ni kau tak saya terima belaka. Sebab apa? Dia dhaif. Salah satu sifat dia dhaifnya ittiraq tu lah. Baru ni, kalau baru ni kan kita sudah baca dah, iaitu Ibrahim bin Muhajir itu perawi yang dipertikaikan. Disebut-sebut lah. Lepas tu Abu Bakar bin Abdul Rahman tu, dia ambil daripada Rasul Marwan. Rasul Marwan itu tidak diketahui. Baru ni kita sudah bicara dah. Jadi orang yang pertikaikan dia kata hak tu lah. Tapi kita sudah selesai dah hak tu baru ni. Yang ni Abu Bakar bin Abdul Rahman ni tidak ambil semata-mata daripada Rasul Marwan ni, semata-mata. Bahkan ada lagi dua tarik. Dua tarik yang lain. Jadi berdasarkan dua tarik tu tak apalah. Cumanya dua tarik tu pun ada Ibrahim bin Muhajir juga. Hak tu tak sedap. Hak tu tak sedapnya. Baiklah. Baru ni kita sudah bicara. Ada dalam setengah riwayat itu disebut dia pergi dengar sendiri daripada Ummu Ma'qil. Dalam riwayat yang lain pula dia dengar sendiri daripada Ma'qil bin Abi Ma'qil, yang ni anak kepada Ummu Ma'qil. Jadi ada beberapa tarik dia lah. Boleh jadi kita kata kuat sikit hak tu. Hak ni pula dia bermasalah juga. Satunya kalau kita tengok dalam Aunul Ma'bud, dia sebut dalam sanad dia tu ada Ibnu Ishaq, kata dia. Memang ada lah ni Ibnu Ishaq ada. So yang keduanya dia kata haddatsani Yusuf bin Abdullah bin Salam. Yusuf bin Abdullah bin Salam meriwayatkan daripada datuknya Ummu Ma'qil. Ini tidak tepat ni mengikut kajian ulama-ulama rijal. Dia kata Ummu Ma'qil tu bukan nenek Yusuf bin Abdullah bin Salam. Bukan. Bahkan Ummu Ma'qil tu nenek kepada Isa bin Ma'qil. Bercelaru tu dalam sanad tu. Mana perawi di bawah Yusuf tu. Isa bin Ma'qil bin Ummi Ma'qil Al-Asadi, Asadi Khuzaimah. Dia bercelaru situ. Dua dalam sanad dia. Lepas tu kalau kita tengok dalam hadis nampak bercanggah dengan hak tadi tu lah. Dan kedua-duanya ni tak kemah. Sebab itulah setengah-setengah tu tak saya pakai. Dia kata tak boleh. Tak boleh pakai ni. Jadi nak kata umrah tu serupa dengan haji, serupa lah ke mana? Jadi siapa tak perlu buat haji dah kau kalau seseorang tu buat umrah bulan Ramadan? Dia mengelirukan tu benda besar ni. Haji tu benda rukun. Jadi boleh ke hadis setara ni nak lawan hak tu, rukun Islam tu? Walaupun kita sudah faham dah baru ni kata sama tu dari segi pahala gitu, tapi dia ada juga boleh jadi orang faham gitu. Dah kata seperti haji tu takut lepas dah. Sedangkan tak ada siapa berkata kalau dengan buat umrah ni lepas haji. Kalau dia tak buat haji hak fardu lagi, haji Islam tu, orang panggil haji Islam tu, tak jadi, tak padan dengan buat umrah. Tak lepas hak tu. Jadi ini yang jadi masalah. Jadi memandangkan benda-benda ni benda besar, lepas tu cerita ni tidak tetap, sekali gini sekali gini, lepas tu perawi-perawi pula tidak kemah. Sebab itu dia kata tak boleh. Cuma ya kalau paling tinggi ada kelebihan berdasarkan riwayat-riwayat lain yang sahih. Memang ada kelebihan. Memang ada kelebihan lah buat umrah tu, terutamanya pada bulan Ramadan. Tak apalah. Lepas tu dia sebut dalam Aunul Ma'bud, dalam Aunul Ma'bud tersebut hak ni sebenarnya bercelaru. Dia cuba betul. Dia kata hak sebenarnya, hak betulnya Abu Ma'qil ni mati dulu. Abu Ma'qil tak pergi pun. Tak pergi pun Mekah sekali dengan Nabi SAW. Lepas pada cerita tu, cerita pada dia pergi jumpa dengan bini dia dengan Nabi tu, rakyat gini-gini,
Dia tak pergi pun Mekah. Jadi bini dia tak boleh pergi itu sebab suami dia kematian, dia dalam iddah. Dia dalam iddah lagi. Dia dalam tempoh berihdad, berkabung lagi. Sebab itu dia tak pergi. Dia ambil jalan tu. Dia ambil jalan tu. Jadi mana-mana ada cerita kemudian gitu gini pelik tu, dia kata hadis ni ada takdim dan takhir. Sepatutnya hak duduk ke dia dah jadi duduk dulu, hak duduk dulu jadi duduk kemudian. Itu ceritanya. Tapi dalam kitab ni dia sebut lagu lain. Cuba kita tengok. Syekh Khalil Ahmad kata, walam ara man ta'arrada li jam'i hataini riwayatain wa raf'il ishkal illa ma kataba Maulana Muhammad Yahya al-marhum min taqrir syaikhihi radhiyallahu anhu. Dia kata dia tak tengok ada siapa-siapa bincang hak ni. Cuba nak jamakkan dua hadis ni lagu mana kadang. Saat ni anda sudah sebut dah. Pengarang Aunul Ma'bud tu dia cuba dah jamak kedua-dua tu. Dengan dia mengatakan dalam hadis ni ada takdim dan takhir. Hak sepatutnya kata mati tu mati dulu. Bukan hak kata pergi Mekah balik tu. Tak ada tu. Itu silap. Ni. Tapi mengikut Syekh Khalil Ahmad ni dia kata tak ada orang. Mana dia tidak puas hati lah kira-kiranya dengan penyelesaian hak tu, hak saat ni tu. Walaupun dia tahu kitab tu duduk depan dia sama ketika dia tulis ni Badlul Majhud ni, moga Aunul Ma'bud siap lama dah. Jadi nak menghilangkan kemuskilan ni kecuali tak ada kata dia, kecuali hak yang ditulis oleh Maulana Muhammad Yahya. Maulana Muhammad Yahya ni ayah kepada Syekh Zakaria lah. Dia tulis takrir tok guru dia. Tok guru dia tu maksudnya Syekh Rashid Ahmad Gangkuhi. Tu tok guru dia tu. Jadi dalam catatan dia tu begini je tulis. Jadi kalau kita ambil hak ni boleh selesai. Cuba jamu. Dia kata lagu mana? Riwayat-riwayat berhubung dengan kisah ibu bapa Ma'qil ini berbeza-beza kata dia. Perkara yang boleh menghimpunkan riwayat tu yang nampak berbeza-beza itu ialah apabila dikatakan begini. Dia kata penyelesaian dia cuba nak selesai. Iaitu Aba Ma'qil dia ada unta untuk dinaiki, dan ada satu lagi unta untuk pertanian. Untuk pertanian dia. Ada seekor lagi, jadi ada 3 ekor lah. Ada seekor lagi, waktu tu dia bui dah fisabilillah. Abu Ma'qil dan anaknya kedua-duanya pergi haji kata dia. Pula ni kata lagu tu. Pergi haji naik hak seekor tu ada tu. Mana dia mentarjihkan riwayat yang pertama. Pergi. Kalau riwayat hak Ibnu Ishaq sini tak pergi, dah mati dulu nak pergi mana? Dia tarjihkan riwayat hak sebelum pada ni. Sebab apa? Nampaknya turuk dia tu ada beberapa. Dia tarjihkan hak tu nampaknya. Pergi. Jadi Ummu Ma'qil tak boleh pergilah sebab tak ada kenderaan. Tak ada rahilah. Tahujju alaiha, dia tak boleh pergi. Jadi dia ni ketinggalan. Dia pun tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang diri dia tu, lagu mana dia nak buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun benarkan dia untuk buat hijrah haji dengan menaiki unta muda yang Abu Ma'qil telah berikan fisabilillah tu. Begitu. Kemudian selepas daripada dia tanya Nabi tu, Abu Ma'qil sakit. Dia cuba nak jamak lah. Dia cuba nak jamak. Abu Ma'qil sakit. Tadi Abu Ma'qil dan anak dia tu nak pergilah. Bermaksud nak pergilah. Lepas pada tu dia jatuh sakit. Matilah. Ummu Ma'qil pun mati juga. Tidak mati. Ummu Ma'qil sakit. Abu Ma'qil yes, matinya. Ummu Ma'qil tu tidak mati, sakit. Lepas pada tu dah Abu Ma'qil mati, dia kena beredah, edah kematian suami tu. Nabi SAW dengan orang-orang yang nak pergi buat haji bersama dia tu pergilah. Bila balik daripada haji dia, Ummu Ma'qil pun pergi jumpa pula dengan Nabi. Tu dia cuba jamuk ni cara dia tu. Nabi pun tanya dia lah, apa ya tak pergi. Dia duk ingat kau pergi juga, lepas tu tak pergi. Sedangkan sebelum pada ni tanya juru benar yang kau ni persiapkan
Kira-kira dia tak boleh pergi dah. Nabi royak tak apa naik waktu pun fisabilillah juga. Apa yang tak pergi. Dia pun royak lah beberapa halangan seperti yang tersebut dalam riwayat tadi. Tapi itulah masalahnya. Kalau dia sebut ni, Nabi dia pun terangkan, dia kata bila Nabi SAW dengar dia royak tu alasan dia tu, dia tak ada lagi cerita habis. Dia tak ada lagi cerita habis alasan dia tu, yang menghalang dia untuk pergi buat haji bersama Nabi tu. Tiba-tiba Nabi kata, kalau dalam riwayat tadi, dia kata, kenapa kamu tidak buat haji naik untuk tu Pak Abu Ma'qil bagi fisabilillah tu? Nabi mencelah lah sesoalannya, mencelah. Lepas tu dia pun terang lagi, royak lagi. Antaranya ialah kematian suaminya, lain-lain musibah, ada penyakit dan macam-macam lagi. Lepas pada tu dia tanya pula Nabi, tanya Nabi, gapo dia boleh ganti? Hak dia tak dah terlepas dengan Nabi tu, gapo dia boleh ganti? Dia dapat pahala lah. Nabi SAW pun kata, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Dia kata kalau berdasarkan takrir ni, huraian ni, boleh dipakai semua riwayat-riwayat berhubung dengan kisah Abu Ma'qil dan Ummu Ma'qil tu. Cumanya kata dia pun muskil juga. Dia cuba nak buat ni, nak betul nak betul ni, dia pun muskil. Cumanya ya, jadi masalahnya bercanggah sikit. Di dalam ni ada cerita tentang kelebihan umrah. Hak ni kelebihan umrah ni Abu Ma'qil yang tanya, bukan bini dia tanya. Abu Ma'qil tanya ni, lagu mana pula? Itu dia benda. Ini menunjukkan bahawa bini dia tu tanya semasa hayat Abu Ma'qil lagi. Semasa hayat Abu Ma'qil lagi. Nak tak nak kita terpaksa kena bagi jalan, cari jalan lain pula dengan mengatakan begini. Pula dia kata, iaitu Ummu Ma'qil berazam nak pergi sekali. Dan dia tanya Nabi lah. Nabi SAW pun benarlah dia naik atas unta yang sudah diwakafkan itu. Lepas tu dia pun pula memikir pula. Ummu Ma'qil ni memikir. Dia pun sebutlah kepada suami dia bahawa orang bersama Rasulullah SAW ni ramai ni bersesak-sesak ni. Aku ni tua, sakit. Jadi aku rasa tak dapatlah nak menghadapi kesusahan, kesukaran, nak pergi buat kerja haji dalam keadaan itu. Jadi suami dia pun, Abu Ma'qil tu pun sebutlah kepada Nabi SAW, supaya dalam hadis sebelum pada ni. Nabi SAW pun ayatlah kelebihan tu, iaitu umrah pada bulan Ramadan. Bila Nabi SAW balik daripada buat haji, dan banyaklah halangan-halangan dan masalah yang dihadapi oleh Ummu Ma'qil itu, dia kembali bertanya Nabi SAW. Nabi SAW pun jawab semula, macam Nabi lupa hak dia sudah sebut dah dulu. Ini pasal nak betul lah, nak betul. Cuba cari lagu mana hak dia sebut sebelum pada tu terlupa apa kali Nabi tu. Seperti mana dia pun terlupa juga yang dia tanya dah dulu. Ni dia tanya dah dulu. Ataupun dia ingat, dia fikir aku ni dalam keadaan lagu lain tidak serupa hak pada masa tanya tu. Jadi kena tanya semula, kalau ni lagu mana pula. Itu boleh jadi Nabi akan jawab dengan jawapan yang lebih ringan daripada hak dulu. Itu habis tu. Jadi hak ni, ini andaian ni, takrir ni berdasarkan andaian. Dia cuba fikir pasal nak betul. Bagi anak nak betul bagai yang tak betul. Payahlah nak betul. Kalau bangunan rumah batu saya ingat nak betul. Payahkanlah. Nak betul. Tapi ke mana-mana pun semua terima. Fadilah umrah pada bulan Ramadan ini la taqtadi, tidak berarti bila seseorang itu dapat fadilat tu dia selesai faraghat dhimmah an faridatil hajj, sehingga seseorang itu tak perlu dah buat haji. Situ sekarang pula muskil. Mata dia. Oleh kerana dia ni kesal,
Buat tak dapat pergi bersama dengan Nabi SAW, tak dapat kelebihan tu, dia pun tanya nak boleh menampung kekurangan dia tu. Maka Nabi jawab sesuai dengan soalan dia tu. Hadis ini tidak menunjukkan terlepas dah daripada dia kewajipan haji tu. Dan hadis ini juga tidak menyentuh berhubung dengan hak tu. Yalah kita kata, tapi bagi orang nak muskil, dia boleh kata. Dah kalau sama, boleh lepas lah. Boleh. Sedangkan hak tu haji tu sebagai rukun Islam tu sudah diterima belakang besar benar kedudukan dia tu. Tinggi benar, kemah benar hak tu. Kita nak gugat, nak goyangkan, nak kocok dengan ni rok ke? Tak rok. Sebab itulah orang hak terima pun dia kata tak boleh. Segitu dari segi pahala aja. Dari segi melepaskan kewajipan haji tu dah. Dia pergilah 100 kali pun umrah pada bulan puasa. Tak boleh, tak lepas. Kalau dia tak buat haji Islam lagi, orang panggil haji hak fardu, dia kena buat lah juga ke mana-mana. Itulah beberapa kemusykilan berhubung dengan hadis ni. Berhubung dengan hadis ni. Itulah. Jadi bagi ulama-ulama yang kata kok mana-mana pun umrah ni kurang, kalau nak pakai hadis ni tak boleh, sebab hadis ni tak kuat. Kalau kita kata sanak dia tu boleh kira banyak turut pun, dia saling bercanggah antara satu dengan yang lain. Orang panggil ittirab. Ittirab. Jadi bila muttarib tadi habis di situ. Lepas tu kita pergi kepada riwayat Ibnu Abbas pula. Riwayat Ibnu Abbas ni perempuan mana pula? Nampak cerita dekat-dekat sepanjang tadi. Tapi Hafiz Ibnu Hajar Qastallani dan Syekh Zakaria mengatakan tak ni. Hak ni hak Ibnu Abbas ni, perempuan ni bukan Ummu Maqil, tetapi Ummu Sinan pula. Ummu Sinan. Tu. Tapi kalau kita tengok dari segi cerita tu lebih kurang. Kalau kita kata orang lain, hak ni Ummu Sinan ke atau Ummu Sulaim ke ataupun ummu lain lah, kita kata hak ni hadis Ibnu Abbas, faqalat imra'atun li zawjiha ahjijni ma'a Rasulillah. Seorang perempuan, tak ada dah Ummu Maqil, tak ada sebut. Jadi seorang perempuan yang mubhamah ni siapa? Ummu Maqil tu ke orang lain? Jadi Hafiz Ibnu Hajar Qastallani dan juga Syekh Zakaria mengatakan imra'atun di sini bukan Ummu Maqil yang tersebut di dalam dua hadis sebelum pada ni, tetapi imra'atun di sini ialah Ummu Sinan, kata dia. Ummu Sinan. Tapi kalau kita tengok cerita tu lebih kurang sama. Cuma orang kata orang lain tu, kalau sama lebih kurang sama pun tak, apakah mustahil dalam sekian ramai sahabat tu nak berlaku lebih kurang masalah? Tidak mustahil. Ada kemungkinan juga beberapa orang berlaku benda yang sama. Tapi nampak dekat sangat tu, serupa sangat tu. Kalau kita kata mengikut Syekh Khalil Ahmad, dia kata hak tula, orang tula. Ummu Maqil juga ni imra'atun. Dan ramai lagi ulama-ulama hadis yang lain dia kata Ummu Maqil juga ni orang tula je. Kalau kita andaikan kita pakai hak ni orang lain, bermakna hak Ummu Maqil kata tadi la adri ali khassatan, saya tidak pasti adakah ini khusus untuk saya. Tidak khusus lah. Dan bukan orang lain pun ada juga lagu tu Nabi kata. Tidak khusus lah. Kecuali kalau kita kata ini khusus untuk dia. Jadi hak ni pun dia juga, tak apa. Hadis hak Ibnu Abbas ni pun dia juga. Tapi kalau kita kata orang lain, bermakna tidak khusus. Orang lain pun boleh. Ini hadis Ibnu Abbas. Kata Hafiz Ibnu Hajar, tak dapat tidak kita, tak boleh lari daripada mentafsirkan yang mubhamah dalam hadis Ibnu Abbas ni dengan kita mengatakan Ummu Sinan atau Ummu Sulaim. Sebab apa? Kisah dalam hadis Ibnu Abbas ni tak serupa dengan kisah dalam hadis orang lain. Sebab dalam hadis Ibnu Abbas dia kata Ansariyah, adapun Ummu Maqil itu Asadiyah. Ini menunjukkan lain. Tu je putih Hafiz Ibnu Hajar pegang, dia kata lain. Sebab apa? Dalam hadis Ibnu Abbas ni dia ada sebut Ansariyah ni. Perempuan ni ke mana-mana walaupun mubham, tak tahu sama nama dia tu, tapi diketahui berdasarkan
riwayat yang lain, iaitu dia ni Ansariyah, orang Ansar. Adapun Ummu Ma'qil tu dia Asadiyah. Asadiyah. Kalau kita perhati sebelum pada ni kan, Ummu Ma'qil, cuba tengok dalam hadis sebelum pada ni, bawah hadis tu dalam syarah dia, Ummu Ma'qil Al-Asadiyah awil Ashja'iyah, isteri Abu Ma'qil. Orang kata juga kepada dia Al-Ansariyah. Pula lagu mana pula Hafiz Ibn Hajar kata orang lain suku Sakat, sedangkan dia tu pun dikatakan Ansariyah juga. Atas putih, atas poin imra'ah yang mubhamah tadi tu Ansariyah, dikatakan lain daripada hak ni, sedangkan Ummu Ma'qil tu pun dikatakan Ansariyah juga. Lagu mana orang lainnya? Sebab itulah Syekh Khalil Ahmad tak setuju. Dia tak setuju. Cuba tengok dia kata di bawah hadis yang kita duk baca tadi. Qultu, Hafiz Ibn Hajar dalam terjemah Ummi Ma'qil dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib dan Taqribut Tahdzib, dia kata wa yuqalu laha al-Ansariyah. Ini imra'ah mubhamah ni Al-Ansariyah. Jadi Ummu Ma'qil tu bukan Al-Ansariyah, Al-Asadiyah. Sebab tu Hafiz Ibn Hajar kata ni orang lain, bukan dulu, walaupun cerita tu nampak serupa. Boleh jadi, kata Syekh Khalil Ahmad, dia terlupa hak dia sendiri tulis. Hafiz Ibn Hajar bukan nulis banyak kan, jadi dia terlupa hak dia tulis sendiri. Dalam kedua-dua tu, dalam kitab Tahdzibut Tahdzib dan Taqribut Tahdzib tu sendiri, dia kata hak tu Al-Asadiyah atau Al-Ansariyah. Jadi Ummu Ma'qil tu Al-Asadiyah puyolah, Al-Ansariyah puyolah. Jadi kalau di dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan Al-Ansariyah, tidak bermakna orang lain. Boleh jadi Ummu Ma'qil tu juga. Macam mana dia kata orang lain atas butir tu dengan sebut Al-Ansariyah, sedangkan Al-Asadiyah dia boleh juga Al-Ansariyah. Ataupun kata Syekh Khalil Ahmad, dia pasti kemudiannya bahawa Ummu Ma'qil itu dia pasti selepas itu bahawa perempuan ini Ansariyah, selepas dia tulis dalam Fathul Bari min annaha Asadiyah Al-Ansariyah. Dengan sebab itu dia kata Hafiz Ibn Hajar bercelaru situ. Sebenarnya orang tula ni dia kata orang lain. Apa orang lain? Bukan hak dia Al-Asadiyah Al-Ansariyah. Jadi kalau Al-Ansariyah Ummu Ma'qil tu boleh berlaku. Kalau kecuali lah kalau Ummu Ma'qil tu bukan Ansariyah, barulah dia boleh kata ni orang lain suku Sakat pula. Ni Ummu Ma'qil tu pun boleh juga Al-Ansariyah, dia sendiri juga kata. Boleh jadi dia terlupa. Dia kata kepada suaminya, sebab tu dia tulis Abi Ma'qil. Maknanya mengikut Syekh Khalil Ahmad, ni hadis ni cerita Ummu Ma'qil juga. Suami dia tu Abu Ma'qil juga, bukan orang lain, bukan Abu Sinan, tak, tapi Abu Ma'qil suami dia. Cerita tu lah. Jadi hak lain-lain tu support tu juga, support tu juga. Dia kira salah. Suruh suami dia tanya. Bermakna hak sebelum pada ni pergi sekali gapo tu tidak? Kalau tidak, apa maknanya kira salahnya? Kalau ada sekali. Sebab tu katalah hadis ni banyak ittirabnya. Tak tetap sekali gini. Apa makna kira salah? Tapi kalau mengambil kira dalam banyak-banyak ni, hak ni lebih kuat. Hak Ibnu Abbas ni. Nak banding dengan hak lain tu. Kalau kita ambil kira hak ni sebagai asasnya, boleh. Hak mana-mana hak lain-lain hak bercanggah dengan hak ni tu kita tahu ya. Jadi hak ni, jadikan hak ni sebagai asas. Cuma dalam hak kita nak jadikan asas ni tidak jelas. Imra'atun tu li zawjiha, tak ada. Ummu Ma'qil, Abu Ma'qil tu tak ada.
Pula situ pula kelemahan dia. Sehingga Hafiz Ibn Hajar dan Qastalani kata orang lain, bukan umum aqid pula. Jadi macam mana kita nak jadikan hak ni asas kepada dua hak dulu, kalau kita terima hak ni hak lain? Kecuali sebuah Syekh Khalil Ahmad ni dia terima hak dulu, maka bolehlah kita jadikan hak ni sebagai asas, sebab hak ni lebih kuat dari segi sanadnya. Tetapi hak lebih kuat ni dia tak ada sebut yang si isteri tu pergi, tak ada. Cuma dia kira salah. Dia kira salah. Mana dia tak pergi? Kalau dia pergi, kira salah kat dia. Lepas tu Nabi pun kata, nak jawab ni, kira salah lah pada isteri kamu. Maknanya isteri dia tak pergi. Jadi cerita kata pergi sekali gapo semua tu, nak katakan kalau kita terjehkan hak ni, tak betul dah lah hak dulu. Sebab itulah ulama-ulama kata dah, kita orang tidak mengaji mana dia, kita tak apa faham benda tu. Kalau orang royak sekali tak faham. Kalau riwayat perawi dhaif seperti Ibnu Ishaq, itulah masalahnya. Adalah kau ni. Apabila dibandingkan dengan hak lain, timbullah tubik. Tapi kalau orang yang tidak mengaji, dia kata dalam Abu Daud ada dalam lagu ni. Ada lagu mana? Tak tahu dah ada tu. Ada tu dia sebut lagu mana? Sebut, kalau sebut nak rayak, dia bercanggah dengan orang lain yang lebih kuat lagi, memanglah ada. Tapi kedudukan hadis tu jadi setara mana kan lagu tu? Perawi dhaif meriwayatkan bercanggah dengan perawi sahih, jadi lagu mana? Setara mana jadi? Hak tu hak kita kena faham je. Bukan semata-mata sebut dalam kitab tu, dalam kitab ni tu tahu dah hak tu. Dia sebut tu buat gap, nak banding dengan hak lain, tengok tak serupa. Kalau dia rayak lagu tu, orang lain rayak lagu lain. Tak apalah. Tapi kalau kita mengambil kira orang yang sama, maka sebenarnya hak ni boleh dijadikan sebagai asas. Hak ni kuat. Hak lain kena betul sesuai dengan hak ni. Tak boleh hak ni ke hak lain kau nak betul biar sesuai dengan hak tu. Tak boleh. Orang tak buat lagu tu, tak kena kaedah tu. Hak tak kuat tu dia kena betul dengan hak kuat sepatutnya. Jadi kalau hak kuat dalam 2-3 ni, ginilah. Jadi Sunan Abi Daud tidak seperti Muslim. Muslim kalau hak mula-mula, yang kedua kalau hak banyak hadis tu, hak tu hak kuat, hak hujung-hujung tu tidak kuat. Tapi dalam Abu Daud tidak gitu. Dia tidak syarat hak sebut dulu tu hak lebih kuat. Tak. Macam di sini, hak sebut kemudian tu lebih kuat. Tu benda tak serupa kita ni. Tak serupa. Jadi kalau orang baca semata-mata gitu, ada dalam Muslim dengan tidak tahu kaedah dia, sudah. Ni duduk kemudian. Gitu. Selain daripada tu, hadis ini menunjukkan orang lelaki boleh kirim salam kepada orang perempuan. Orang perempuan boleh kirim salam kepada orang lelaki jika tidak ada fitnah. Macam di sini. Banyak benar dalam hadis ni. Banyak. Rasulullah, bukan Rasulullah pun orang lain kirim salam kepada mak kamu. Banyak. Hak lagu ni. Jadi tak apa, boleh kirim salam. Hak bui salam depan gini pun ada juga. Lelaki dan perempuan, lelaki kepada perempuan, perempuan kepada lelaki pun ada berlaku. Walau bagaimanapun semua ulama mengatakan jika aman daripada fitnah. Situlah kedudukannya. Itulah apa nama ni, apa penyelamatnya duduk situ. Berdasarkan hadis inilah ulama-ulama mengatakan Ibnu Abbas kata, pendapat Ibnu Abbasnya iaitu piti zakat fi sabilillah apa boleh kita beri untuk orang buat haji, untuk buat haji. Berdasarkan hadis lagu ni lah. Sebab haji tu fi sabilillah,
Jadi dalam Quran salah satu masarif, tempat diberikan zakat tu ialah fi sabilillah. Jadi haji tu fi sabilillah. Jadi bolehlah orang nak pergi haji, dia terima zakat untuk nak buat haji, boleh. Mengikut hak ni. Tapi jumhur ulama tidak kata begitu. Walau bagaimanapun kalau orang tu diberi PT banyak pada dia, lepas tu dia nak buat haji dengan PT tu, tu memang boleh, semua kata boleh. Tapi bui itu sebagai zakat fi sabilillah untuk orang buat kerja aja. Hak tu hak khilafnya. Tapi Ibnu Abbas kata boleh. Ibnu Abbas kata boleh. Seterusnya riwayat daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumrah ataupun buat umrah 2 kali. Satu pada bulan Zulqa'dah dan satu lagi umrah pada bulan Syawal. Lepas tu Mujahid meriwayatkan, dia kata orang tanya Ibnu Umar, berapa kali Rasulullah buat umrah? Dia kata 2 kali. Aisyah pun kata, sebenarnya Ibnu Umar tu tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat 3 kali umrah selain daripada umrah yang dilakukannya bersama dengan haji dia, haji wada' dia. Bermakna kalau ambil kira tu 4 kali lah, sekali dengan haji tu. Kalau tidak sekali dengan haji tu pun 3. Macam mana dia kata 2 di sini? Aisyah tu sendiri kata 2, sedangkan dalam riwayat sebelah ni, bila orang tanya Ibnu Umar kata 2 kali, dia kata tak betul pula tu. Ibnu Umar sebenarnya tahu, dia kata Nabi buat umrah 3 kali. Sedangkan dalam riwayat saat ni, dia sendiri kata Nabi buat umrah 2 kali. Apa cerita? Tak apalah. Hadis Aisyah ni salah seorang perawi dia iaitu Daud bin Abdul Rahman. Hak tu dipertikaikan. Ada orang terima, ada orang tak terima. Tu. Dalam syarah tu, Daud bin Abdul Rahman Al-Attar Al-Abdi Abu Sulaiman Al-Makki an Ibn Ma'in thiqah. Abu Hatim berkata la ba'sa bihi, salih. Al-Ajurri berkata, dia ambil daripada Abu Daud thiqah. Mijli berkata Makki thiqah. Wa naqala Al-Hakim an Ibn Ma'in, dia nukil daripada Ibn Ma'in tad'ifahu, dia kata dhaif pula. Al-Azdi berkata yatakallamuna fihi, ini ulama-ulama rijal hadis mempertikaikannya. Ini tidak semua ulama terima dia lah. Ada khilaf tentang dia ni, sama ada perawi boleh pakai atau tidak. Paling tinggi hak lagu ni, ulama-ulama kata kalau dalam Abu Daud ni paling tinggi, kalau lagu ni paling tinggi pun dia jadi hasan, setara tu lah. Tidak tahap sahih, tidak sampai ke situ. Selain daripada tu, kalau kita tengok perawi ada masalah ni memang ada lah. Walaupun kita boleh takwil, kita boleh selesai pun, ke mana-mana pun sekali lah tu memang bercanggah lah, ke mana-mana pun. Sebab itu dalam syarah dia sebut hadis ini bercanggah dengan riwayat Bukhari berhubung dengan kisah ini. Juga riwayat itu daripada Urwah bin Az-Zubair. Ni pun masalah ni pun daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya. Sedangkan dalam Bukhari riwayat Urwah lah, dia tanya Ibnu Umar berapa kali Nabi SAW buat umrah. Ibnu Umar kata 4 kali pula. Tidak 2 kali, 4 kali. Salah satunya pada bulan Rajab pula. Urwah pun katalah ke Aisyah, ya ummah, mak. Dia dipanggil mak ke Aisyah tu. Tak dengar ke apa Abu Abdurrahman ni kata? Yang Ibnu Umar tu kunyahnya Abu Abdurrahman. Aisyah pun tanya dia. Dia kata gapo? Urwah pun kata, dia kata Rasulullah buat umrah 4 kali, salah satunya bulan Rajab. Dia kata Aisyah jawab, ini hak dalam Bukhari, yarhamullah ala Abi Abdurrahman
Semoga Allah merahmati Abi Abdurrahman. Nabi SAW tidak buat mana-mana umrah pun dia ada sekali itu pada haknya. Dia kata, lagu mana dia kata gitu, mana bahasanya kita kata gitu lah. Tak pernah Nabi SAW ni buat umrah pada bulan Rajab ni, tak pernah. Nampak bercanggah. Bercanggah. Tapi di sini dia tidak kata hak Aisyah ni, dalam riwayat Ibnu Umar hak sebelah ni tak ada kata buat umrah pada bulan Rajab ke apa, tak ada. Dan dalam hadis Aisyah kita baca saat ni tak ada umrah pada bulan Rajab tu, hak ada umrah pada bulan Syawal pula dah. Jadi hak ni pun bercanggah juga dengan hak orang lain. Lepas tu kita kata apa ya Imam Abu Daud nak mari hak lagu ni? Memang sengaja dia nak mari hak lagu ni. Dia boleh hak mari hak tinggi lagi, hak jelas. Dia nak sebab tu orang buat ngaji kita ni, dia teks buku teks untuk pengajian hadis. Mana kalau ngaji hak ni ikuti betul, dia jadi mahir sungguh. Kemah boleh faham hak lain. Sebab tu orang buat teks. Kalau hak betul selesai belaka tu, tak perlu ngajar, tak perlu tok guru lah. Kalau gitu baca sendiri boleh. Baca sendiri boleh. Sebab tu orang buat ngaji ni kitab jenis itulah, kitab yang perlu kepada penjelasan. Misalnya kalau tafsir Baydawi orang ngaji, sebab memang payah nak faham diri, payah. Kalau tafsir Baydawi ni pun nak tahu. Tapi kalau tafsir Ibnu Katsir tu baca diri tak apa, tak perlu buat ngaji. Buat ngaji ni hak perlu kepada penjelasan tok guru. Baik. Wa kadza, kata dia, serupa juga hadis ini bercanggah dengan hadis Anas inda Muslim, dalam Muslim. Di situ dia kata hadis Anas ni, di sini pun ada juga ni ujung ni. Hadis Anas, Rasulullah buat umrah 4 kali, semuanya pada bulan Zulqa'dah. Tapi di sini disebut dalam Muslim, iaitu Rasulullah SAW buat umrah 4 kali pada bulan Zulqa'dah, kecuali hak dia buat umrah bersama dengan hajinya, dan umrah daripada Hudaibiyah, umrah pada tahun berikutnya, dan umrah Ji'ranah ketika Nabi SAW bagi ghanimah Hunain. 2. Yang ketiga, hadis ini bercanggah juga dengan hadis Aisyah yang lain yang tersebut di dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Dia kata apa dia? Aisyah kata Rasulullah SAW tidak buat umrah melainkan pada bulan Zulqa'dah. Macam mana sini ada Syawal? Ada Syawal? Tak ada, semua pada bulan Zulqa'dah. Jadi jawapannya apa dia? Jawapan hak ni. Sebab seboleh-bolehnya hadis ni tak boleh tahu selalu, tengok dulu setakat mana kita boleh jaga, boleh ambil. Jangan dibuat. Satu kali mudah-mudah tak boleh. Kalau selagi boleh jamak, boleh kita taujih, boleh tarjih, boleh taufik, hadis itu kita kena buat mengikut kaedah. Jadi dia kata hak Aisyah kata 2 umrah tu gini, dia ada penyelesaian. Dua umrah. Sedangkan di tempat yang lain dia kata 4. Dari riwayat orang lain Anas ke apa 4. Dia meninggalkan umrah Hudaibiyah. Dia tak sebut, dia kata 2 tu sebab umrah Hudaibiyah dia tak kira. Sebab apa dia tak kira? Sebab Rasulullah SAW uhsira anha, tak dapat pergi menyempurnakan umrah dia sampai ke Mekah, tak dapat. Dia terhalang, uhsira. Tu dia tak kira. Wa kadzal umrah allati kanat ma'al haji, begitu juga umrah hak Nabi buat sekali dengan haji dia, dalam haji wada' tu, dia tak kira juga. Makna sebab hak tu apa? Sebab hak tu sekali dengan haji, tidak umrah semata-mata. Hak umrah Hudaibiyah dia tak kira sebab apa? Sebab hak tu tak ada sampai ke Mekah, tengah jalan kena sekat. Sampai Nabi buka ihram kapal sembelih binatang kurban kapal, dia tengah jalan situ. Jadi dia tak kira lah hak tu. Dia tak kira hak tu. Sebab itulah jadi 2. Yang dia kira 2 tu hak betul-betul jadi, iaitu umratul qada pada tahun yang ke-7 memang sampai ke Mekah.
Dan umrah Ji'ranah. Hak tu memang dua. Kalau nak kira hak betul-betul tidak bercampur dan sempurna. Adapun dia kata satu lagi umrah pada bulan Syawal, Ibnul Qayyim cuba jawab. Hak ni cuba kita boleh terima juga. Apabila kita mengatakan seperti Ibnul Qayyim kata dalam kitab dia Al-Hadyun Nabawi ini, dia kata Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya daripada Aisyah bahawa Nabi SAW buat umrah pada bulan Syawal. Hadis ini kalau mahfuz, kalau kita andaikan dia mahfuz, betul-betul lah hak ni daripada Aisyah, maka kita kena pakai hak ni untuk umrah Ji'ranah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW keluar pada bulan Syawal, tetapi dia pakai ihram untuk umrah ni pada bulan Zulqa'dah juga. Tapi dia keluar tu keluar pada bulan Syawal. Dia tidak pakai ihram lagi. Jadi orang yang kira kata Syawal tu, dia ambil kira dari segi keluar. Padahal hak sebenarnya yang dikira sebagai seseorang tu buat umrah ke buat gapo apabila dia pakai ihram tu. Sebab kita takbir, sebelum takbir tu gapo-gapo pun tidak semaya lagi. Takbir. Jadi hak ni pun hak pakai ihram tu memang pada bulan Zulqa'dah, bukan bulan Syawal. Sebab apa Aisyah sebut Syawal? Mengambil kira keluar tu. Keluar dia pergi ke Hunain gapo tu, sehingga mengalahkan musuh gapo di situ. Bila Fatih Mekah, tahunnya ke-8, di tengah jalan tu ala klik tu macam-macam lagi peristiwa yang berlaku. Dia pergi ke Hunain, perang Hunain gapo semua tu, dah dapat harta ghanimah sekian banyak duk bahagi gitu gini. Itu ambil kira hak tu. Ambil kira hak tu. Bulan Syawal. Padahal kalau nak kira ihram pada bulan Zulqa'dah juga. Jadi benarlah hak dalam kebanyakan hadis hak kuat-kuat tu, dia kata semuanya pada bulan Zulqa'dah, yang dari segi ihram tu, pakai ihram. Ini kalau mahfuz, maknanya dia pun ragu-ragu juga. Kalau kita kata hadis ini tidak mahfuz, habis cerita lah, dah tak kuat, tak boleh nak pegangan lah. Hak ni tak boleh buat pegangan. Buat pegangan hak lain. Hak ni waham ke, keliru ke, salah ke, terlupa ke. Jadi hak kata begini ni Aisyah sendiri ke orang lain ke, tak pasti. Tapi seperti kita sebut tadi lah, seorang perawi dia tu memang dipertikaikan. Baik. Wa kadza qala syaikh masyayikhina Maulana Asy-Syekh Muhammad Ishaq Ad-Dihliwi thumma al-Muhajir al-Makki. Jadi syaikh masyayikhina ni memanglah kalau dalam sanad kita aliran Deobandi ke aliran ahli hadis ke mesti siapa sini datang pada dia tu gurunya Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz tu ambil daripada Syekh Waliullah, ayah dia tu sendiri, tu guru dia. Jadi Syekh Ishaq ni mesti siapa situ. Kalau di sana India, di Pakistan ni, dia ni orang panggil Syekhul Kul, syekh pada semua aliran. Sebab apa? Semua ni sanad ni siapa ke situ. Kalau sanad dia ubah pun siapa ke situ juga. Ni Syekh Ishaq. Kalau sanad ahli hadis pun siapa ke situ juga. Baik. Dia kata gap. Ini Aisyah kata gini ni isyarat kepada umrah Ji'ranah. Dia pun kata gitu juga. Umrah Ji'ranah. Serupa dengan Ibnul Qayyim kata. Tetapi umrah Ji'ranah itu tidak berlaku. Bahkan yang sebenarnya yang berlakunya pada bulan Zulqa'dah juga. Yang ini dari segi ihram tu. Tetapi oleh kerana Nabi SAW keluar daripada Mekah ke Hunain pada bulan Syawal, orang ambil kira situ perjalanan dia tu tidak berhenti. Dan umrah ini berlaku pada ketika keluar itulah. Jadi nasabahu ila Syawal. Perawi nasabahu, bukan nisbatun tu silap tu. Perawi mengatakan Syawal, bulan Syawal. Hak sebenarnya Zulqa'dah juga. Jadi semua tokoh-tokoh besar ni kata hak bulan Syawal tu, yakni dia mengambil kira Nabi keluar daripada Mekah tu, start dia perjalanan tu, lepas tu tidak berhenti, ambil kira hak tu, dia sebut Syawal. Hak sebenarnya ihram tu pada bulan Zulqa'dah juga.
Jadi betul lah hak dalam hadis-hadis hak lain-lain hak kuat-kuat saya tu kata semuanya pada bulan Zulqa'dah, itu asasnya. Hak lain-lain ni tak boleh dijadikan asas. Sebab apa? Ada perlu takwil lain berlaku. Perlu takwil lain berlaku. Ada juga setengah-setengah apa ni sahabat tu dia kata 3 je Nabi buat umrah. Atau 2 je. Dia tak ambil kira umrah Ji'ranah ni pula. Sebab apa? Sebab ramai tak tahu Nabi buat umrah Ji'ranah. Dia pergi pada malam tu dan dia balik malam tu mari pula. Dekat Ji'ranah. Dia berangkat daripada Ji'ranah pergi ke Mekah, tawaf ke apa semua buat umrah, lepas tu balik pergi Ji'ranah malam tu juga. Jadi ramai orang tak tahu. Jadi hak kita pakai dia berdasarkan hak tahulah. Berdasarkan hak tahu adalah jumrah umrah Ji'ranah tu. Bahkan umrah Ji'ranah tu lah yang dikira oleh, kalau kita mengambil kira riwayat Sani dan riwayat Ibnu Umar, dia kata 2 tu. 2 tu makna hak sempurna sebagai umrah yang betul-betul umrah jadi 2 ni. Sebab umrah Hudaibiyah tak jadi. Umrah hak sekali dengan haji tu capur tu qiran tu. Bukan umrah saja. Jadi tinggal lagi hak umrah saja 2 ni. Umratul Qadiyah atau Umratul Qadha pada tahun yang ke-7 dan Umratul Ji'ranah pada tahun yang ke-8 selepas daripada pembukaan Mekah. Lepas tu riwayat Ibnu Umar, Aisyah kata sebenarnya Ibnu Umar tahu bahawa Rasulullah buat umrah 3 kali selain daripada umrah yang disertakan bersama dengan haji wadaknya. Jadi 3 kali. Jadi kalau ambil kira hak sekali dengan haji dia tu 4 kali lah. Apa yang Ibnu Umar kata 2 tu? Jawabnya serupa tadi juga. Yang ni dia mengambil kira hak betul-betul umrah 1 saja. Dan hak betul-betul jadi 2. Hak lain tu tidak kira jadi. Ada juga yang tidak mengira, dia kata 3. Sebab apa? Dia tak ambil kira hak umrah Hudaibiyah. Sebab hak tu tak jadi. Kalau jadi apa? Umratul Qadha pula pada tahun yang ke-7 tu. Ganti pula. Kalau jadi. Dia buat ikut tu. Adalah banyaklah benda-benda ni khilaf ni. Ada kata gini, ada kata gini, ambil kira ni, ada tak sekira. Macam-macam. Ada juga hak tak sekira umrah Hudaibiyah tu. Sebab sebenarnya hak tu tak ada siapa. Sebab tak ada siapa dah buat, dah pakai ihram dah, dah batal di tengah jalan, kita kata berhenti tengah jalan, tahun depan tu ganti. Apa makna ganti? Apa makna qadha kalau sudah jadi dah? Tak jadi lagi lah. Sebab kita semaya saat ni ada apa-apa halangan lah, kita pun berhenti tengah-tengah. Ataupun kalau katakanlah siapa sudah pun kita dah tak ingat, tak ada air semaya tadi. Lepas tu kita ingat, tak kira dah tu. Jadi kalau semaya mula zuhur, misalnya zuhur, orang tidak kata semaya 2 kali. Nabi larang semaya fardu 2 kali. Jadi orang tidak kata semaya zuhur 2 kali, sekali tidak termasuk dalam larangan. Sebab tadi tak dikira. Ada juga gitu. Tapi mengikut jumhur ulama, dia ambil kira juga. Dia ambil kira juga tu. Jadi Umratul Qadha tu dia kata bukan Umratul Qadha, Umratul Qadiyah. Bukan Qadha. Itulah mengikut mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi dia kata memang Qadha. Kalau Syafi'i dia kata tidak Qadha. Umrah tu umrah Qadiyah. Qadiyah tu apa makna? Umrah yang dilakukan berdasarkan persetujuan Nabi dengan puak-puak Quraisy untuk pergi buat pada tahun berikutnya, pada tahun yang ke-7. Qadiyah dengan makna persetujuan. Bukan Qadha. Tidak Qadha. Jadi hak tu jadi dah kah? Kira jadi dah. Kalau tidak jadi, apa ya sembelih binatang, apa ya buka ihram dengan syarat-syarat dia kira jadi dah juga tu. Cuma tidak sempurna. Kira-kira dah. Kira-kira dah. Walau bagaimanapun dia ada khilaf lah. Ada khilaf situ. Kira lagu mana dia kata. Dan kalau tak jadi berhenti tengah jalan, tak ada tawaf lagi, kira umrah dah. Lagu mana? Tak ada saing, tak ada gapo. Dia kata, sebab tu dia kata umrah pada tahun yang ke-7 tu qadha kepada hak tahun yang ke-6. Jadi kalau orang kata umrah ni Nabi buat 3 pun tidak termasuk Hudaibiyah,
Yalah juga dari satu perkiraan, dalam satu iktibar perkiraan, yalah juga. Kita tak boleh menyalahkan lah kalau orang kata gitu pun. Sebab memang ada khilaf lagi. Memang ada khilaf lagi. Dan hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW pada haji wada' tu dia buat kerja haji qiran. Sebab itulah Imam Nawawi, walaupun dia Syafi'i, dia kata hak rajihnya Nabi buat haji qiran, serupa dengan mazhab Hanafi pula. Sebab apa? Ni sebab tu. Siwa allati qaranaha bi hajjatil wada' qaranaha, selain daripada haji, selain daripada umrah yang disertakannya bersama dengan hajinya. Qarana tu qiran lah, dia buat sekali. Kalau buat suku-suku, umrah dulu, lepas pada tu haji, itu tamattu. Ini dia sebut qaranaha, bermakna Nabi SAW buat haji qiran. Buat haji qiran. Jadi dalam haji qiran tu pun dia ada juga umrah. Tapi apa ya Ibnu Umar kira dua tak kira ni? Sebab campur tu, campur. Hak dia kira dua tu, dia kira hak betul-betul umrah saja. Dan hak jadi. Jadi betul belaka, jangan kita menyalahkan. Kita kata sahabat ni keliru. Dia tidak keliru, dia ada cara dia. Cara dia kira tu sebab tak adil. Setengah-setengah ulama dia kata Ibnu Umar dia tak tahu umrah Ji'ranah apa. Dah. Sebenarnya dalam Bukhari dia sendiri pun riwayat. Dia kata pak umrah. Pak pula sikit. Jadi sini dia kata dua, sebab kata saat ni lah penyelesaian gitulah. Sebaik-baiknya. Kita tak payah kata dia terlupa kau dia gitu gini dah, tidak gitu. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas, kata dia Rasulullah SAW buat umrah 4 kali. Umratul Hudaybiyah pada tahun yang ke-6. Yang keduanya, umrah yang keduanya, iaitu bila mereka bersepakat untuk bersetuju untuk buat umrah pada tahun berikutnya, yakni pada tahun yang ke-7. Orang panggil umratul qadiyah atau umratul qada. Dan yang ketiga minal Ji'ranah, orang panggil umrah Ji'ranah. Ji'ranah pun boleh, Ji'ranah pun boleh sebut. Hudaybiyah pun boleh juga. Kedua-duanya boleh. Tak ada masalah tu. Dan yang keempat, allati qarana ma'a hajjatihi, yang dia sertakan bersama dengan hajinya. Umrah yang keempat mana? Iaitu umrah yang disertakan bersama dengan hajinya. Di sini pun dia guna qarana juga. Daripada situlah ulama-ulama yang mengatakan Nabi SAW buat haji qiran tu, dia ambil kira ni lafaz-lafaz ni. Sebab itulah Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengannya mengatakan haji yang paling afdal ialah haji qiran. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri buat lagu tu. So, yang kedua, buat kedua-dua ibadat tu sekali. Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya mengatakan haji ifrat paling afdal. Haji ifrat paling afdal. Dia sebab dia kata Nabi buat haji ifrat. Adalah hadis-hadis yang menunjukkan ke arah tu. Yang menunjukkan ke arah tu. Lepas tu dia kata dalam Quran sebut wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Lagu mana nak disempurnakan? Dan dia sebut suku-suku. Bermakna kena buat suku-suku lah. Buat haji saja. Itu orang panggil ifrat, barulah boleh disempurnakan. Dia kata lagu tu. Dia mau ni kata, jadilah kalau lagu tu kan Nabi buat tak sempurna lah. Pula. Waktu tu perbahasan ulama lah. Bicara lah masing-masing. Imam Ahmad kata hak paling afdalnya haji tamattu. Sebab apa? Sunnah hammiyah Nabi. Nabi kata kalau tidak sambil aku bawa ni binatang ternakkan dia bersama aku pun fasahkan haji kepada umrah. Aku akan buat umrah juga. Lepas pada tu buka ihram, sebab aku suruh kamu ni semua ni. Lepas pada tu
pakai pula ihram untuk buat haji saja, mana buat umrah. Walaupun dia tidak buat, kata dia, tapi dia nak lagu tu. Orang dia kata, jadi Nabi ke mana-mana pun nak, dia nak saja, orang lain buat, jadi lebih pada orang lain daripada dia. Kalau kita kata haji tamattu tu lebih, dia sendiri hanya harapan saja, tak terbuat. Tuhan yang takdir ke dia tu tak terbuat, hak paling afdal. Adakah patut lagu tu? Nah, pula sebab tu dia kata masing-masing ada. Dan selain daripada Imam Ahmad pegas, selain daripada hak kata kalau aku tak bawa gini, ada juga hadis-hadis yang menunjukkan macam Nabi buat tamattu. Cuma seperti kita sudah bicara dulu, cuma apa dia tak buka ihram. Dia tak boleh buka ihram sebab dia bawa binatang kurban tu. Tapi dia buat tamattu juga, cuma dia tak boleh buka ihram sebab orang lain. Masing-masing. Tu yang jadi khilaf tu. Tak apalah hak mana-mana pun. Tapi kita nak ayat sekarang ni dalam hadis ni dia sebut qarana. Hadis Ibnu Umar, hak Aisyah tersebut dalam hadis Ibnu Umar sana, orang tanya Ibnu Umar sana, dia kata qaranaha bi hajjatil wada. Dalam hadis Ibnu Abbas allati qarana ma'a hajjati, qarana tu perkataan tu menunjukkan dia buat haji qiran. Bagi orang-orang yang kata Nabi buat haji qiran, inilah dalil dia antaranya. Lepas tu apa dia Syekh Zakaria muka surat 319 bawah tu nombor 2 tu, orang yang mengatakan Nabi SAW buat haji ifrat, hadis ni dia nak mana? Ia menunjukkan apa qiran ni? Dia kata a'allahu bi Daud al-Attar. Mereka kata hadis ini maklul. Hadis ini berilat ni, ada cacat ni. Sebab apa? Sebab perawi dia Daud bin Abdul Rahman al-Attar tu. Sebab tu masing-masing ada cara sendiri. Apa yang dia terai lagu ni, dia tak sepakat ni, tak saya kata Nabi tu buat haji qiran. Sebab apa? Antaranya mereka pertikaikan hadis ni ada masalah sebab Daud al-Attar dia seorang aja mewasalkan hadis ini daripada Ammar bin Dinar. Dia saja ia mewasalkan hadis ini yang disebut sanad dengan cukup lagu ni. Adapun Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah meriwayatkan daripada Ammar bin Dinar ni juga serupa Daud itulah juga, tapi diirsalkannya. Dia tak ada sebut Ibnu Abbas pun dalam ni. Terus daripada Ikrimah, terus kata lagu tu lah, tak ada sebut Ibnu Abbas. Maknanya hadis ni berilat lah. Tetapi ialah kalau kata gitu pun dia ni kata Hafiz Ibn Hajar cuba jawab tu. Dia ambil tu, dia petik daripada Hafiz Ibn Hajar lah. Muka Hafiz Ibn Hajar tu dia orang Syafi'i. Kalau tidak lagu mana? Tapi orang-orang hak pegang hadis pegang Nabi ni buat haji qiran tu, dia tidak pegang dengan hak ni saja. Lain lagi banyak lagi antaranya sebelum pada ni dah banyak lagi hak lain tu. Jadi kok mana-mana pun masing-masing ada pegangan lagi, itulah senang. Kepada kita kemudian ni mudah. Lagu ni boleh juga, lagu ni boleh juga. Allah lah. Ikut. Mudah. Tak usah terikat lah dengan mana-mana. Terikat awak susah. Senangnya dah ada belakang, boleh buat, mudah untuk kita. Mudah untuk kita. Jalan yang mereka tu buat mudah untuk kita. Kalau senang kan nak buat, sekali ni buat haji qiran, sekali ni buat haji ifrat, sekali ni buat haji tamattu, buat belakang, selesai. Dari segi kuat tu lebih kurangnya sebenarnya. Setara-setara tu yang ada belakang ke mana-mana pun. Lepas tu riwayat daripada Anas, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat umrah semuanya 4 kali, semuanya pada bulan Zulqa'dah. Pada bulan Zulqa'dah. Ni hak paling teras sekali ni sebut bulan Zulqa'dah, tapi Imam Abu Daud tak boleh belakang sekali. Dia tak boleh belakang sekali. Sebab tu dia tidak serupa Muslim. Tidak makna hak ujung sekali tu makna paling lemah, tidak. Bahkan ada kalanya hak ujung sekali tu paling jelas. Semuanya pada bulan Zulqa'dah, kecuali yang dikerjakan bersama hajinya. Ini dalam haji wada'. Sebab hak tu
pada bulan Zulhijjah. Bukan buat haji itu pada bulan Zulhijjah, okey. Tetapi kalau nak kira, hak tu pun Zulqa'dah juga dari segi turun daripada Madinah turun dah pakai ihram tu bulan berapa? Bulan apa? Bulan Zulqa'dah juga. Semasa buat tu betul lah bulan Zulhijjah. Tapi semasa pakai ihram Zulqa'dah juga. Jadi hak dia kecuali mengambil kira perbuatan tu sendiri, bukan pada bulan Zulqa'dah. Kalau nak kira dari segi pakai ihram, semuanya bulan Zulqa'dah. Jadi betul dah kata pak tu semuanya pada bulan Zulqa'dah tu betul. Lepas tu kata kecuali tu dari segi perbuatan tu jatuh pada bulan perbuatan tawaf, sa'i, gapo tu jatuh pada bulan Zulhijjah, dan moga dia buat sekali dengan haji dia. Pada bulan Zulhijjah lah. Sebenarnya semasa pakai ihram tu memang bulan Zulqa'dah juga. Zulqa'dah, bukan Zulqa'idah. Zulqa'idah tu tak betul. Supaya Jamadil Sani, Jamadil Awal lah, tak betul tu. Jumada, hak tu tak betulnya. Jumada, hak betul. Banyak benar hak tak betul ni. Tapi dia sudah jadi bahasa kita. Bahasa kita pun ambil lah biar betul dah. Banyak juga hak tak betul. Dimash dia kata Damsyik, no. Banyak benar. Hak tu boleh kira lah. Tapi kalau hak jenis nama-nama gini ni biar tepat sikit. Zulqa'dah. Kecuali hak bersama hajinya. Sebab inilah Abu Daud berkata, saya pasti daripada sini, daripada khutbah, yani illallati ma'a hajjati, daripada sini saya pasti daripada khutbah. Sebab Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu guru dia hadis. Cuba kita perhati sanad dia. Haddatsana Abu Walid At-Tayalisi wa Hudbah bin Khalid qala, kedua-dua orang tu guru ni kata haddatsana Hammam. Mana dia ambil daripada dua orang. Dia royak tu daripada sini, hak dia pasti, hak dia kemah ingat moleknya daripada khutbah, bukan daripada Abul Walid At-Tayalisi. Hak lain-lain itu serupa, tapi daripada sini. Saya dengar daripada Abul Walid juga ni, tapi saya tidak pasti, saya tidak kemah mana, tak yakin mana. Adakah dia kata zaman al-Hudaybiyah atau min al-Hudaybiyah fi Dzulqa'dah? Tu je dia tidak pastinya. Kalau nak kira lebih kurang dia, pada zaman Hudaybiyah ataupun daripada Hudaybiyah pada bulan Dzulqa'dah. Satu lagi umrah minal Ji'ranah, daripada Ji'ranah, di mana Nabi SAW membahagi harta ghanimah Hunain pada bulan Dzulqa'dah. Dan umrah satu lagi bersama dengan haji dia, bersama dengan haji dia, yakni haji wada, yakni yang tidak disebut di sini iaitu umratul qada, tak ada sebut. Tak ada sebut. Dia kata pak, tapi bila-bila ni tu tiga. Lepas tu dia tidak pasti hak daripada Abul Walid ni zaman al-Hudaybiyah ke atau min al-Hudaybiyah. Kalau kita tengok syarah jelas sebenarnya tak ada keliru. Dia kata dalam syarah muka surat 320 bawah tu, waqad saqata fi siyaqi Abi Dawud li hadzal hadith dhikru umratil qada fi jami' an-nusakh al-mawjudah indi illa fi nuskhati sahib al-aun fa inna fiha dhikra umratil qada. Dia kata dalam banyak nuskah-nuskah ada dengan saya ni, kira-kira pada masa dia buat syarah Badlul Majhud ni banyak nuskah ada dengan dia ni. Dalam banyak nuskah ni, sekalian nuskah ada dengan saya, kata dia, semua tak nak sebut umratul qada dalam hadis. Kan dia sebut 4 umrah tadi, tiba-tiba bila 3 itu tak ada sebut, jatuh dia kata, kecuali dalam nuskah Sahibul Aun, Aunul Ma'bud. Hak tu dia ada sebut umratul qada, dan dia tulis sebagai tanda di situ nun, mana tanda ada satu nuskah, memang lagu tu lah. Lepas tu kalau kita tengok lain pula, Imam Bukhari juga ambil hadis khutbah dengan sanad ni, lafaz dia gini, i'tamara arba'a umar fi Dzulqa'dah illa allati i'tamara ma'a hajjati umratuhu min al-Hudaybiyah wa min al-'am al-muqbil
wa minal ji'rana haitsu qasama ghanaim Hunain wa umratan ma'a hajjatih. Itu dia sebut. Jadi pak umrah Nabi buat pada bulan Zulqa'dah, kecuali hak dia buat sekali dengan haji dia tu, iaitu umrah daripada Hudaybiyah. So, umrah daripada tahun berikutnya 2. Umrah daripada Ji'ranah, iaitu di tempat dia bagi ghanimah Hunain itu, dan umrah bersama dengan hajinya. Jelas semua. Dengan sanad ni juga Imam Bukhari ambil daripada Hudbah bin Khalid itulah juga. Mana jelas, mana dalam Abu Daud ini terjatuh ni nuskah. Betul dalam Aunul Ma'bud tu, syarah Aunul Ma'bud, syarah Abu Daud tu, dia sebut ada umratul qadha tu. Betul. Sebab apa? Berdasarkan riwayat Bukhari dengan sanad ni juga ada. Bermakna dalam Abu Daud ini terjatuh dalam kebanyakan nuskhahnya. Bahkan Khalil Ahmad kata semua nuskhah ada dengan dia selain daripada nuskhah Aunul Ma'bud tak ada berlaku. Tapi kita kena ambil kira lain pula. Ni riwayat yang sama dalam Bukhari ada sebut. Jadi tak timbul lah mana sebut pak, sedangkan riwayat 3 je kata pak umrah sebut 3. Memang pak jugalah pada hakikatnya. Gitu. Imam Bukhari juga mengemukakan hadis ini dengan sanad Abul Walid. Ini Abu Daud ambil daripada Abul Walid. 2 orang kan dia ambil. Daripada Abul Walid Hisham bin Abdul Malik qala haddatsana Hammam an Qatadah, dia pun kata saya tanya Anas radhiyallahu anhu, dia pun kata Nabi SAW buat umrah haitsu radduh, di tempat di mana mereka mengembalikannya, yakni di Hudaybiyah. Sampai situ tak boleh pergi seterusnya, tak boleh pergi. Moga pok-pok dia meretah pada masa tu kan, pok-pok kafir Quraisy ni. Jadi Nabi SAW terpaksa baliklah. Wa minal qabil, tahun berikutnya umrah Hudaybiyah, umrah Dzulqa'dah wa umrah ma'a hajjati. Begitu dia sebut. Dalam Muslim juga diambil daripada Haddab bin Khalid. Haddab bin Khalid ni Hudbah tadi itulah. Hak tulis setengah-setengah tu orang kata Haddab, setengah-setengah tu orang kata Hudbah. Lafaznya Rasulullah SAW buat umrah 4 kali, semuanya pada bulan Dzulqa'dah, kecuali hak umrah hak dia buat bersama haji dia, iaitu satunya umrah daripada Hudaybiyah atau zaman al-Hudaybiyah. Tengok ni, zaman al-Hudaybiyah, umrah min al-Hudaybiyah atau zaman al-Hudaybiyah. Hak Imam Abu Daud syak tadi tu, dia tidak pasti tu zaman al-Hudaybiyah ke min al-Hudaybiyah. Dalam Muslim ni pula gitu juga. Yang kedua umrah pada tahun berikutnya pada bulan Zulqa'dah juga. Dan yang ketiga umrah daripada Ji'ranah, di mana orang-orang bagi ghanimah Hunain, di mana Nabi bagi harta ghanimah Hunain pada bulan Zulqa'dah juga. Dan umrah bersama dengan hajinya. Hak ni pun dari segi pakai ihram tu pada bulan Zulqa'dah juga. Cuma perbuatan buat tu tawaf tu gapo tu hak tu je pada bulan Zulhijjah. Demikian juga hadis Hudbah ni dikemukakan oleh Baihaqi, serupa dengan hadis yang dikemukakan oleh Muslim tadi. Jadi bermakna hak gugur ni, gugur umrah qadha dalam riwayat umrah qadha dalam riwayat Abu Daud ini gugur daripada nasikh, penyalin, penyalin dia. Penyalin dia yang gugur ni hak sebenarnya ada berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Begitulah. Kemudian babul muhillah bil umrah tahid fa yudrikuha al hajj. Sekat tu lah. Allah. 1 minit ni. 1 minit ni.